Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dewan sekalian, bertemu kita lagi dalam gelanggang bicara Islam. Topik kita pada hari ini adalah isu akhlak semasa yang berkaitan makanan halal dan haram yang bertempat di Universiti Malaya. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, pensyarah kita, iaitu Puan Aina dari Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia, UC. Selamat datang, Puan. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Ayu berbaju kurung, saudari Melissa, yang bergelar graduan master di dalam Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia. Selamat datang juga untuk saudari. Dan di hujung sana, senyum malu, Puan Adila, seorang penolong pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Selamat datang juga puan-puan. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, kita akan memerlukan perbincangan forum. Islam mengajar manusia tentang tabiat makanan yang sihat dan pemakanan yang baik. Ia bertujuan untuk mengekalkan kesihatan jasmani dan rohani manusia. Di dalam kehidupan seharian, sifat dan tata cara makan dan minum Rasulullah SAW sangat penting bagi mengatur kehidupan. Soalan saya pada panel pertama, makanan yang dihalalkan oleh Islam terbahagi kepada beberapa jenis. Boleh huraikan dengan lebih jelas? Terima kasih kepada saudari pengerusi. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, ingin saya mentakrifkan definisi halal. Perkataan halal adalah berasal daripada frasa dalam bahasa Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan. Makanan halal adalah makanan yang baik dari segi rupa, bau dan zatnya, mempunyai unsur diperlukan oleh jasmani serta baik dari segi jasmani dan kejiwaan. Firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan barang yang baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Dan makanlah olehmu apa yang telah dikurniakan kepadamu oleh Allah yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, hanya kepadanya kamu beriman. Surah Al-Ma'idah ayat 87 hingga 88. Semua jenis makanan adalah halal kecuali yang dinyatakan haram berdasar dalil-dalil yang sahih. Seterusnya, makanan halal terdiri pada 2 jenis benda yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan dan benda yang bernyawa seperti haiwan. Setiap yang tidak bernyawa adalah halal kecuali yang bernajis, memudaratkan atau memabukkan. Haiwan yang bernyawa yang halal dimakan terbahagi kepada 3 jenis, iaitu laut, udara dan darat. Bagaimana hendak menjamin status halal bagi sesuatu produk di pasaraya? Terdapat banyak produk makanan dan minuman di pasaraya yang dijamin halal melalui tanda halal dari JAKIM. Terima kasih. Kembali kepada panel pertama kita. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa makanan dihalalkan Islam terbagi kepada 2 jenis, iaitu benda yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan dan benda yang bernyawa seperti haiwan. Sekarang saya ingin menyentuh persoalan makanan, minuman yang haram pula. Definisi haram mengikut Kamus Dewan bermaksud hukuman tegahan dalam Islam, iaitu tidak dibenarkan atau ditegah oleh hukum syarak. Bolehkah saudari panel kedua kita menjelaskan beberapa ciri terpenting makanan haram? Soalan yang amat menarik. Saya akan menerangkan satu persatu.
umum mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri penting makanan yang haram. Pertama, semua jenis bangkai, anjing dan kizil serta keturunannya. Kedua, makanan yang memudaratkan kesihatan. Dan terakhir, binatang yang halal dimakan tetapi disembelih bukan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 1, bangkai. Bangkai merupakan haiwan yang mati dengan sendirinya atau kematiannya tanpa disembelih dengan cara yang mengikut syariat Islam. Termasuklah haiwan yang tercekik, dipukul, jatuh dan sebagainya. Sekiranya haiwan tidak melalui proses penyembelihan, ini akan menyebabkan darah memenuhi otot sehingga membolehkan berlakunya pertumbuhan mikroorganisma yang membahayakan kesihatan manusia. Nombor 2, darah. Dalam ajaran Islam, darah termasuk benda yang haram dan najis. Apabila darah berada tersendiri, maka hukumnya haram. Namun, apabila bercampur atau masih melekat pada daging, maka boleh dimakan kerana tidak mungkin untuk dipisahkan. Namun, terdapat pengecualian iaitu diperbolehkan memakan hati dan limpa. Darah memiliki kandungan zat besi. Zat besi yang berlebihan dalam tubuh badan dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ akibat keracunan zat besi. Yang ketiga, khinzir. Pengharaman khinzir tidak hanya pada dagingnya, namun termasuk kulit, rambut, tulang, lemak dan anggota tubuh lainnya. Jika dilihat dari pola kehidupannya, khinzir merupakan haiwan yang memakan kekotorannya sendiri dan benda-benda najis lainnya. Khinzir juga merupakan penghubungan parasit dan penyakit berbahaya seperti penyakit cacingan kepada manusia. Yang keempat, minuman keras. Minuman keras adalah minuman memabukkan yang diharamkan dalam Islam. Arak mempunyai banyak impak negatif baik dari segi kesihatan fizikal maupun mental. Alkohol yang terdapat dalam minuman keras, meskipun dalam jumlah yang sedikit, tetap dapat memberi kesan pada organ. Menurut beberapa penelitian, alkohol dapat mempengaruhi sistem saraf dan mengakibatkan hilangnya fungsi indera. Dapat juga makanan dan minuman haram yang mengikut syarak yang lain yang sepatut umat Islam tahu. Antaranya, yang pertama, semua binatang buas yang mempunyai taring atau pegading yang digunakan untuk menangkap mangsa adalah haram, seperti gajah ataupun harimau. Yang kedua, burung yang mempunyai kuku pencakar yang kuat dan melukakan seperti burung Raja Wali ataupun helang. Yang ketiga, semua binatang yang sunat dibunuh diharamkan, seperti ular ataupun kalajengking. Yang keempat, semua jenis serangga iaitu binatang yang kecil dan halus. Yang kelima, haiwan yang hidup dua alam seperti katak ataupun buaya. Seterusnya, minuman yang diharamkan oleh syarak pula, iaitu yang pertama, minuman yang memudaratkan seperti racun dan sebagainya. Yang kedua, najis seperti darah yang mengalir, kencing, susu binatang yang haram dimakan. Yang terakhir, minuman yang memabukkan seperti alkohol. Terima kasih kepada panel ketiga kita. Jelas bahawa kita wajib mengetahui terdapat makanan dan minuman yang haram secara umum dan juga haram secara syarak. Jika dua panel kita tadi menerangkan ciri makanan halal dan juga ciri makanan haram, saya ingin meminta panel ketiga untuk menghuraikan isu makanan dan minuman ketika darurat. Silakan, saudari. Terima kasih kepada saudari pengerusi kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi pandangan saya. Islam mewajibkan umatnya menjaga nyawa sebagai sesuatu yang berharga. Ia melambangkan ajaran Islam tidak membuatkan bahkan memudahkan umatnya. Sebagai contoh, ketika sesat di dalam hutan untuk jangka masa yang panjang dan hanya menjumpai sumber makanan yang haram seperti khinzir, diharuskan memakan makanan tersebut dengan niat bukan untuk kenyang tetapi hanya untuk hidup. Pada mulanya, Islam melarang umatnya memakan haiwan yang bertaring ataupun haiwan dua alam seperti katak, ular dan buaya ataupun lain-lain. Ini kerana haiwan-haiwan tersebut mendatangkan keburukan kepada badan manusia seperti dalam kitab Fiqh Islam wa Adilatuhu. Di dalam bab haiwan dua alam, pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak halal memakannya, iaitu haiwan dua alam yang hidup di air dan di darat kerana ianya sangatlah jijik dan kotor. Berkaitan dengan isu semasa, bolehkah panel 1 menjelaskan isu ini dengan lebih mendalam? Sebagai contoh,
Penyakit COVID-19 yang telah menggemburkan dunia adalah disebabkan segelintir manusia yang gemar memakan haiwan tersebut. Akan tetapi, jika dalam keadaan yang mengancam nyawa, Islam membenarkan umatnya memakan daging binatang tersebut. Akan tetapi, hanya dalam kuantiti yang sedikit. Islam tidak sesekali membenarkan umatnya memakan daging sejenis sendiri, iaitu manusia, walau dalam apa jua sekalipun. Seperti firman Allah SWT, dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Surah Al-A'raf ayat 157. Terima kasih kepada panel pertama kita. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa ajaran Islam tidak membebankan, bahkan memudahkan umatnya. Soalan saya kembali kepada panel pertama, bolehkah saudari jelaskan hikmah memakan makanan yang halal? Hikmah memakan makanan halal ialah: yang pertama, menjamin kesihatan badan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lah yang layak baginya. Riwayat At-Tirmizi. Justru, di samping kita memilih makanan yang berzat dan berkhasiat adalah lebih penting lagi pada masa yang sama. Kita juga hendaklah memastikan makanan tersebut dijamin bersih dan suci mengikut hukum syarak. Ini bertujuan memastikan makanan itu tidak memudaratkan manusia itu sendiri. Rahsia di sebalik pengharaman atau larangan Allah dalam Al-Quran terhadap makanan-makanan yang jelas haram dimakan juga telah berjaya dibongkar melalui kajian sains para saintis masa kini. Misalnya, Allah telah mengharamkan daging khinzir kerana kajian sains membuktikan bahawa terdapat cacing pita dan virus JE, Japanese Encephalitis, di dalam daging khinzir. Kedua-duanya dikatakan sukar untuk dibunuh. Dalam kajian lain juga, saintis membuktikan bahawa daging khinzir mengandungi kuman dan virus yang amat berbahaya kepada manusia. Kajian ini juga mendapati bahawa kerongkong haiwan tersebut terdapat sel-sel tertentu yang mampu mengubah pelbagai kuman dan virus ini kepada bentuk yang lebih berbahaya kepada manusia. Yang kedua, memelihara kewarasan akal. Makanan yang haram sama ada daripada bahan yang dicampur najis atau benda bersumberkan punca yang tidak halal akan mendatangkan bahaya besar kepada pemakanannya, seperti makanan itu akan mempengaruhi jiwa pemakanannya sehingga dia lebih gemar membuat kejahatan dan maksiat serta benci kepada kerja-kerja kebajikan dan ketaatan. Selain daripada dua hikmah tersebut, boleh panel satu huraikan beberapa hikmah yang lain dengan lebih jelas? Yang ketiga, supaya ibadah mudah diterima oleh Allah SWT. Pemilihan makanan yang halal akan menjamin kesejahteraan hidup seseorang di dunia dan di akhirat. Doa yang dipohon daripada Allah SWT juga akan dimakbulkan. Oleh itu, Islam mensyariatkan hukum halal dan haramnya dalam setiap aspek kehidupan umatnya. Setiap orang Islam wajib memelihara dan peka terhadap perkara yang halal dalam pemilihan makanan supaya tidak termasuk bahan yang haram yang akhirnya menjadi darah daging. Bagi daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka bahan pembakarnya. Ini jelas daripada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram yang hilang berkatnya, maka nerakalah yang lebih utama bagi orang itu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang keempat, dapat membina dan membentuk peribadi mulia. Dengan memakan makanan dan minuman yang halal dan tayyibah dapat membentuk serta memberi kesan yang besar terhadap kepribadian dan perwatakan seseorang. Jika di dalam tubuh badan manusia itu mengalir benda-benda yang baik dan suci, maka tidak mustahillah akan lahirnya akhlak dan peribadi yang mulia dari manusia tersebut. Berdasarkan penjelasan dari panel satu kita, saya ingin meminta panel ketiga kita, apakah kesan makanan dan minuman yang diharamkan Islam kepada ummah? Setiap makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam pasti mempunyai kesan jika kita tidak mengikutinya. Antara kesan makanan dan minuman yang haram ialah
Yang pertama, memudaratkan kesihatan. Yang kedua, menyebabkan permusuhan sesama ummah. Sebagai contoh, apabila mabuk, kita tidak dapat mengawal kewarasan diri dan boleh melukakan hati orang lain. Yang ketiga, hati menjadi keras apabila makan makanan yang haram. Yang keempat, doa tidak diterima oleh Allah SWT. Yang kelima, tidak mendapat keberkatan hidup. Oleh itu, kita perlulah menghindari makanan dan minuman yang haram kerana ia tidak memberikan apa-apa kebaikan, bahkan boleh memudaratkan Terima kasih saudari. Jika panel kedua kita tadi menjelaskan kesan buruk makanan minuman haram kepada ummah, saya pasti ramai yang tertanya-tanya bagaimana pula cara untuk orang Islam memilih permis ataupun restoran yang halal dengan yakin. Saya ingin tujukan pesan ini kepada panel ketiga. Silakan panel ketiga. Pada masa kini, terdapat banyak kedai makan yang pemiliknya bukan beragama Islam. Oleh demikian, ramai orang Islam yang ragu-ragu mahupun mengikut orang Islam yang lain untuk makan di kedai tersebut. Kebanyakan premis yang dimiliki orang bukan Islam menggunakan lambang halal sebagai penunjuk kepada orang Islam. Lambang halal ini hanya boleh ditampal di premis sekiranya premis tersebut mendapat sijil halal daripada pihak JAKI Malaysia kerana mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan ke atas kebersihan dan sumber masakan mereka. Dengan cara ini, orang Islam mudah untuk mencari premis yang halal dimakan. Hal ini juga membuatkan orang yang bukan Islam merasa kagum dengan hanya lambang halal tersebut. Orang Islam mudah mencari premis yang halal. Ini menunjukkan bahawa umat Islam bukan agama yang menyusahkan, bahkan memudahkan umatnya untuk mencari makanan yang sihat. Oleh demikian, ia dapat menaikkan imej Islam kepada mereka dan mungkin akan membuka pintu hati mereka untuk bertaubat dan memeluk agama Islam kerana keindahan dan kesenangan yang ditunjukkan kepada mereka. Penjelasan yang sangat jelas dari panel 2. Lambang halal memudahkan orang Islam mencari permis yang halal dengan mudah tanpa was-was. Bahkan orang bukan Islam juga dapat mencari permis yang halal dengan mudah. Sekarang saya ingin sentuh mengenai adab-adab makan dan minum. Saya ingin meminta panel 1 untuk beri beberapa adab makan dan minum berserta hadis. Silakan panel 1. Adab-adab makan minum yang pertama adalah membaca bismillah dan doa sebelum dan sesudah makan. Sabda Rasulullah SAW dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, sewaktu makan tangan saya bebas saja dari berpindah dari piring ke piring. Rasulullah SAW berkata kepada saya, hai anak muda, bacalah bismillah. Makanlah dengan menggunakan tangan kanan dan ambillah dari piring yang berada di dekatmu sahaja. Riwayat Sahih Bukhari. Yang kedua adalah dengan menggunakan dengan tangan kanan. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya, dan apabila minum, hendaklah minum dengan tangan kanannya. Kerana sesungguhnya syaitan itu makan dengan minum dengan tangan kirinya. Yang ketiga, merasa cukup dengan apa yang telah dihidangkan. Hadis dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan apabila berselera dan memakannya, dan jika tidak akan meninggalkannya. Seterusnya, berhenti sebelum kenyang. Rasulullah SAW hanya makan ketika benar-benar lapar dan berhenti sebelum perut berasa kenyang. Rasulullah SAW mengajar cara untuk makan dan minum, iaitu sepertiga isi perut untuk makan, sepertiga lagi untuk minuman dan seterusnya untuk udara. Mengambil makanan dalam kuantiti yang banyak adalah amalan yang buruk kerana ia menyebabkan organ dan sistem pencernaan berat sehingga menjadi lemah dan tidak mampu mencerna secara teratur. Hendaknya menghindarkan diri dari makan yang terlalu kenyang yang melampaui batas. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lalu, iaitu Al-Tirmizi. Yang seterusnya, menjilati jari jemari sebelum tangan dicuci. Seseorang itu dituntut untuk menjilat dan mengusap jarinya dengan mulut sehingga tangannya benar-benar bersih daripada makanan sebelum dibasuh sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis.
Dalam bicara Islam ini, forum ini, apakah pandangan saudari terhadap makanan dan minuman yang halal maupun haram? Bagi agama Buddha, hanya bahan-bahan yang benar-benar suci, bersih dan berhasiat digunakan untuk dimakan oleh Sami dan biarawati. Yang lain semuanya dilarang. Agama Buddha sekeras-kerasnya melarang Sami dan biarawati untuk makan daging binatang, hasil laut, burung dan kehidupan-kehidupan yang lain. Di samping itu, agama Buddha hanya mengesyorkan Sami dan biarawati untuk makan sayur-sayuran berdaun, sayur-sayuran berbuah dan juga buah-buahan yang bersih dan suci. Selain itu, penganut agama Buddha juga mempunyai tumbuh-tumbuhan yang haram untuk dimakan. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah seperti halia, bawang, bawang putih dan sebagainya dilarang untuk dimakan oleh pengikut agama Islam. Tumbuh-tumbuhan tersebut hanya perlu dimakan oleh manusia yang makan daging supaya daging yang mereka makan dapat dicerna dengan cepat. Itu saja daripada saya. Bagi saya, sebagai seorang Muslim, saya amat mengambil berat tentang pemakanan harian saya. Oleh itu, saya pasti akan merancang terlebih dahulu dengan menggunakan perkhidmatan telefon pintar bagi mencari maklumat mengenai restoran-restoran halal yang berdekatan. Terutamanya pada masa sekarang, bukanlah susah untuk mencari restoran yang halal. Selain itu, saya juga memastikan barangan dapur yang telah dibeli tidak mempunyai sebarang unsur-unsur yang haram. Saya percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerahmatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, seperti hati yang tenang, memiliki sasiah yang terpuji, doa yang dimakbulkan dan bebas dagingnya daripada menjadi bakaran api neraka. Terima kasih kerana telah menjemput saya ke forum bicara Islam ini. Saya berharap semua akan mendapat iktibar daripada apa yang telah kita bincangkan. Terima kasih kepada pengurusi majlis kerana menjemput saya. Saya harap kita semua dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada para hadirin kerana sudi menonton forum kita pada hari ini. Ada masa kita bertemu lagi. Demikianlah pentingnya memastikan makanan halal dan haram dalam kehidupan seharian umat Islam. Penting untuk kesihatan rohani dan jasmani, amal ibadat dan amal soleh. Penting untuk kehidupan kita di hari akhirat kelak. Seterusnya, malah ini juga mempengaruhi diri ahli keluarga, kehidupan amal ibadat sama ada ketika di dunia maupun di akhirat nanti. Seperti doa kita akan dimakbulkan, amalan diterima di sisi Allah SWT, mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi menonton dan para tetamu jemputan yang sanggup meraihkan topik pada kali ini. Terima kasih kepada saudara pengurusi atas soalan tersebut. Ya, memang benar. Pada masa kini terdapat banyak kedai makan yang pemiliknya bukan beragama Islam. Oleh demikian, ramai orang yang
Dan saya membaca berita.